Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk bab 2 nutrisi dan teknologi makanan, dan fokus untuk video kali ini adalah berkenaan dengan kitar nitrogen. Okey, satu kitaran nitrogen bermaksud satu penggunaan dan satu penghasilan. Okey, kitar nitrogen. Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan juga melibatkan air. Okey, ini adalah satu ekosistem yang mana terdapatnya haiwan, tumbuhan, udara, tanah dan juga beberapa bahan kimia. Okey, gas nitrogen berada di udara dan ion nitrat berada di dalam tanah. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Jadinya nitrogen ini perlu ditukarkan kepada ion nitrat, barulah dapat diserap oleh tumbuhan. Okey, tumbuhan menyerap ion nitrat melalui akar. Okey, langkah yang pertama, gas nitrogen boleh ditukarkan melalui tindakan kilat ataupun letusan gunung berapi dan menukarkan gas nitrogen tersebut kepada ion nitrat. Yang kedua adalah melalui pokok kekacang ataupun pokok legum. Okey, tumbuhan ini akan menukarkan nitrogen yang terdapat di udara kerana terdapat bakteria pengikat nitrogen pada pokok tersebut, dan penukaran ini kepada ion nitrat. Seterusnya, daripada protein haiwan dan juga tumbuhan yang mati akan mengalami tindak balas penguraian. Tindak balas penguraian ini akan menukarkan protein kepada ion amonium. Seterusnya, ion amonium mengalami tindak balas penitritan dengan kehadiran bakteria penitritan menjadi ion nitrat, dan seterusnya mengalami tindak balas penitritan dengan kehadiran bakteria penitritan kepada ion nitrat. Ataupun kita boleh menggunakan baja bernitrogen yang mengandungi nitrogen untuk menghasilkan ion nitrat. Itu dalam proses penghasilan. Okey, untuk penggunaan ion nitrat, okey, kita akan ada tindak balas pendinitritan. Adanya bakteria pendinitritan yang akan menukarkan ion nitrat daripada tanah terus kepada gas nitrogen. Okey, protein haiwan juga yang dihasilkan akan dimakan oleh haiwan. Okey, dimakan oleh haiwan menjadi protein haiwan. Dan tindak balas ini akan menjadi satu pusingan lengkap dan sentiasa berterusan. Okey, seterusnya, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah kita dapat lihat daripada gambar rajah adalah yang pertama melalui tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Yang kedua melalui proses pengikatan nitrogen. Yang ketiga proses penitritan. Dan untuk proses penyingkiran ion nitrat, yang pertama adalah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Yang kedua proses pendinitritan, dan juga ion nitrat juga boleh hilang melalui proses yang mana nitrat melarut di dalam tanah dan akan mengalir keluar sama ada melalui sungai ataupun air bawah tanah. Okey, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Yang pertama adalah melalui tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Nitrogen yang berada di dalam udara, apabila berlakunya letusan gunung berapi dan tindakan kilat yang mengandungi suhu yang tinggi, akan menukarkan nitrogen kepada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida akan larut di dalam air menjadi asid nitrik. Asid nitrik akan meresap dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Proses yang kedua adalah proses pengikatan nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis. Bersimbiosis maksudnya memberi manfaat antara satu sama lain. Antara nodul akar pokok kekacang akan menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion
nitrat. Okey, yang mana nitrogen di udara mengalami tindakan pengikatan nitrogen menjadi ion nitrat di dalam tanah. Yang ketiga, proses penitritan. Bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan tumbuhan yang mati kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Okey, daripada protein haiwan dan tumbuhan yang mati menjadi sebatian amonium. Kemudian bakteria penitritan menukarkan sebatian amonium kepada ion nitrit dan seterusnya menjadi ion nitrat di dalam tanah. Okey, proses penyingkiran maksudnya proses menggunakan ion nitrat ataupun proses menghilangkan ion nitrat daripada tanah. Okey, ion nitrat yang berada di dalam tanah akan diserap melalui akar untuk kegunaan nitrogennya untuk menghasilkan protein kepada tumbuhan. Okey, dan seterusnya protein daripada tumbuhan itu dimakan oleh haiwan untuk menjadi sel untuk haiwan. Okey, yang kedua, proses pendinitritan. Terdapat juga bakteria pendinitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen dan kemudiannya dan keluar daripada tanah dan kembali ke dalam udara semula. Okey, yang ketiga, proses melarut resap nitrat. Proses melarut resap nitrat ialah proses semula jadi. Melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Okey, dia akan mengalir ke dia akan hilang ke dalam air bawah tanah. Seterusnya, kepentingan kita mengekalkan kitar nitrogen. Yang pertama adalah mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Kitar nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen iaitu sebanyak 78% dalam udara. Maksudnya di sini walaupun digunakan tetapi ada juga proses yang menghasilkan gas nitrogen. Hal ini akan mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Yang kedua adalah mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Nitrogen merupakan makronutrien. Maksudnya digunakan dengan banyak oleh tumbuhan. Nitrogen dapat diperoleh dalam bentuk ion nitrat yang diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Yang ketiga, untuk membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Nitrogen adalah komponen yang penting dalam pembentukan protein. Protein digunakan untuk membina sel baru dan membaiki sel yang rosak. Dan yang keempat, mengurangkan pencemaran alam sekitar, yang mana sekiranya berlaku perebutan itu akan mencemarkan alam sekitar. Namun dengan kehadirannya bakteria, dia dapat mengurangkan pencemaran dengan cara proses perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatian amonium dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Okey, itu sahaja untuk topik 2.3. Pelajar boleh cuba menjawab praktis formatif 2.3 pada muka surat 65. Terima kasih.